akan membawakan wawancara mengenai dengan persidangan wakaf antarabangsa. Dan Alhamdulillah Wali, hari ini kita telah pun menjemput tetamu undangan kita bersama dengan saya di sisi kiri kanan saya, iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Mas Nuraini binti Haji Muhyiddin, iaitu Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Yunisa selaku setiausaha bersama Jawatankuasa Persidangan Wakaf Antarabangsa. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Dr. Hajah ya akan memberitakan mengenai dengan persidangan wakaf antarabangsa ini. Jadi pertama kali ya bertanya kepada Ustaz Doktor, iaitu boleh Dr. Hajah secara ringkas menjelaskannya mengenai dengan persidangan ini. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Persidangan wakaf antarabangsa insya-Allah akan diadakan pada 1 dan hingga Jun 1 hingga 2 Jun tahun 2022. Dan insya-Allah tema bagi persidangan wakaf antarabangsa kali ini bertajuk merealisasikan pelaksanaan dan pengurusan wakaf secara komprehensif, insya-Allah. Dan bagi persidangan wakaf antarabangsa kali ini, insya-Allah ia ada 4 aktiviti utama sebetulnya. Dalam persidangan tersebut insya-Allah ada pembentangan, bengkel, forum dan juga klinik, termasuklah pameran. Walau bagaimanapun klinik dan pameran itu mungkin akan diadakan bermula daripada 1 hingga 4 Jun. Hanya persidangan pembentangan, bengkel dan forum akan dilaksanakan bermula pada 1 hingga 2 Jun, insya-Allah. 1 sehingga 2 Jun ya, mengambil tempat di ICC, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ya. Jadi ini bersempena dengan MYCE ya 2022, dan ingin juga kita ketahui ini persidangan wakaf antarabangsa ini sebenarnya apa objektif dan juga tujuan ianya diadakan. Okay, sebetulnya tujuan utama kenapa persidangan ini diadakan ataupun dilaksanakan ialah antaranya meningkatkan kefahaman mengenai wakaf dan peranannya secara komprehensif dalam menjana dan menstabilkan ekonomi. Di samping itu menyerlahkan keistimewaan dan kelebihan institusi wakaf sebagai ejen pembangunan ummah dan juga mengenal pasti urus tadbir wakaf yang efektif dan efisien dan menyampaikan isu dan cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pengurusan wakaf di negara-negara jiran, dan juga mengenal pasti medium ataupun platform bagi pemerkasaan institusi wakaf di negara penuh Darussalam, dan terakhir ialah mengongsikan amalan terbaik dalam pelaksanaan dan pengurusan wakaf di negara-negara jiran. Iya, jadi itulah antara objektifnya, dan ini selarasnya dengan tema iaitu merealisasikan pelaksanaan pengurusan wakaf secara komprehensif ya. Jadi Dr. Hajah ya, kami juga ni ingin mengetahui antara topik-topik menarik yang bakal dibincangkan dan juga siapakah antara pembentang ataupun speaker semasa acara itu nanti diadakan. Okay, insya-Allah seperti yang sebutkan tadi ada 4 aktiviti utama, dan di antaranya pertama ialah pembentang, iaitu pembentangan, dan insya-Allah terdapat 4 kertas kerja utama dan 1 kertas kerja perdana yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Pilihan Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan sementara kertas kerja utama yang pertama bertajuk Kerangka Memerdanakan Wakaf Semula dalam Peradaban dan Tamadun Nusantara 7.0 yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Muhammad Ghazali bin Muhammad Noor, iaitu Timbalan Setiausaha Agung Forum Zakat dan Wakaf. Sementara kertas kerja utama kedua pula, insya-Allah tajuknya bertajuk Wakaf Korporat, Model Tadbir Urus dan Cabaran Pelaksanaan, oleh Yang Mulia Profesor Dr. Rizwan Bakar, iaitu pensyarah profesional dari Fakulti Pengurusan Multimedia Universiti Malaysia, merangkap penasihat Yayasan Multimedia Pahang. Kemudian kertas kerja utama yang ketiga insya-Allah akan disampaikan oleh Dr. Syamsi Abdul Karim, Ketua Pegawai Eksekutif Pergas Investment Holding Singapura, yang bertajuk Wakaf Pembiayaan Pembangunan Ummah Pengalaman Singapura. Dan yang terakhir insya-Allah kertas kerja utama yang keempat itu bertajuk Integrasi Tabung Kewangan Sosial dan Komersial, yang akan disampaikan oleh Bapa Imam Teguh Sabtun, iaitu Timbalan Pengurusi Badan Wakaf Indonesia.
Dan sementara bagi itu bengkel, pembentangan bengkel, sementara persidangan, sementara dalam acara aktiviti bengkel pula, insyaAllah akan disampaikan oleh seorang fasilitator, itu salah seorang pembentang yang saya sebutkan tadi, itu Prof. Ridwan Abu Bakar dengan tajuk Wakaf Kofrat. Sementara dalam forum pula, insyaAllah penyampai itu fasilitator seramai 3 orang, 2 di antaranya ialah Dr. Syamsi Abdul Karim sendiri dan juga Bapa Imam di Sabtu dan insyaAllah saya sendiri sebagai salah seorang ahli panel dalam forum itu nanti. InsyaAllah ya. Jadi semua ini akan berlangsung 2 hari tersebut, 1 Jun dan juga 2 Jun nanti. Yes, betul. Baik ya. Mungkin nanti kita ni akan dapat mengikuti ya penjadualan atau penyusunan sepanjang acara 2 hari tersebut ya, menerusi forum pembentangan dan juga penyampaian kertas kerja ini nanti insya-Allah ya. Jadi bagi mereka yang berminat untuk menyertai persidangan wakaf antarabangsa ini, mungkin Dr. Hajah ya boleh mengongsikan bagaimana tata caranya dan mungkin boleh berkongsi ya untuk mendaftar dan di mana orang-orang kita ni ya boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan persidangan wakaf antarabangsa. InsyaAllah memandangkan penyertaan pada persidangan wakaf tahun ini adalah secara jemputan dan melihat kepada SOP pada ketetapan daripada Kementerian Kesihatan pada masa ini. Setakat ini kita cuma menjemput seramai 300 orang, memang jemputan khusus tertentu pada agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Walau bagaimanapun kita juga akan bukakan kepada masyarakat umum melalui secara online. Itu hybrid dan masyarakat ataupun orang awam boleh mengikutinya secara online di talian http://tiny.cc/seminar wakaf antarabangsa. So insyaAllah pada setakat ini kita tidak membukakan untuk pendaftaran, tetapi kita buka secara open untuk umum. Jadi umum ya, masyarakat ataupun orang ramai ingin mengikuti sekitar aktiviti yang berlangsung nanti boleh pergi ke laman sesama yang baru saja dikongsikan, iaitu secara langsung nanti. InsyaAllah secara langsung. Secara langsung ya. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut ini mungkin ada sebarang Instagram, Facebook ataupun website yang boleh dikunjungi mengetahui lebih mengenai perkara ini. Okey, setakat ini hanya online yang kita sediakan setakat ini dan poster insyaAllah akan kita bukakan dalam masa terdekat insyaAllah, dan mungkin kita boleh masukkan pautan dalam poster itu nanti insyaAllah. InsyaAllah ya, ada link yang akan diberikan, jadi anda boleh menggunakan ya peranti audio komputer, mobile sebagainya ya untuk mengikuti sekitar aktiviti tersebut. Ya. Dan Dr. Raja, apakah harapan ya untuk persidangan wakaf antarabangsa ini? Okay, sebetulnya insyaAllah dengan adanya persidangan wakaf ini nanti sedikit sebanyak boleh membuka minda dan meningkatkan kefahaman masyarakat di luar sana, bahkan juga sebagai satu persediaan ataupun perkongsian ilmu bagi pembuat dasar dan perundangan, dan juga dalam sama-sama kita ni mengambil peluang bagi sama meletakkan ataupun menyediakan satu garis pandu untuk menjadikan wakaf di negara Brunei Darussalam ini bergerak secara efektif dan efisien. Baik, terakhir ni kita alhamdulillah ya melihat kepada suasana di negara kita di Brunei Darussalam ya dengan penularan wabak COVID-19 yang sudah semakin terkawal ya. Mungkin daripada pihak penganjur sendiri apa sahaja protokol SOP yang dilakukan dalam sama-sama kita ni berusaha untuk membendung wabak COVID-19 ini. Okay, dari aspek pihak penganjur sendiri, insyaAllah telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan pihak ICC bagi memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengendalian acara ini termasuk para pengunjung mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID. Okay, seperti mana yang digariskan di dalam prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh MOH. Di antaranya ialah memastikan semua peserta dan pengunjung untuk membuat ujian ART sekurang-kurangnya 24 jam sebelum tiba di ICC, dan juga pemakaian songkok muka dan mengamalkan pembersihan tangan, memastikan penjarakan fizikal dan sosial, dan juga memastikan mana-mana peserta atau pengunjung yang demam ataupun mengalami tanda-tanda jangkitan adalah tidak dibenarkan hadir seminar dan pameran itu nanti. Pihak
penganjur juga akan sentiasa menyelaras dengan pihak Kementerian Kesihatan dan memantau sebarang perkembangan situasi COVID-19 dan perubahan terhadap SOP dari masa ke semasa bagi memastikan segala urusan, memastikan segala saranan dan prosedur sentiasa dipatuhi. Alhamdulillah ya. Kita melihat pun tadi katanya jumlah jumputan ya dalam mematuhi SOP hanya 300 ya. Ini khusus bagi majlis yang diadakan di dewan-dewan ya. InsyaAllah. Alhamdulillah pun kita mengharapkan mudah-mudahan persidangan yang bakal diadakan nanti itu pada 1 hingga 2 Jun itu bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas akan dipermudahkan dan juga mencapai objektifnya ya. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Apa juga terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Ajah Mas Nuraini binti Haji Muhyiddin iaitu Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA dan juga selaku setiausaha bersama Jawatankuasa Persidangan Wakaf Antarabangsa. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Dr. Ajah. Dan insya-Allah ya kita akan bersua lagi. Insya-Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kali ini kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah ya, selaku pengerusi Jawatankuasa Kerja Seminar Pendidikan Vaksin Ketuhanan dan SOP Ugama. Terus saja kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Gembira bersama dengan Doktor pagi ini ya untuk berkongsi bersama kita berdua ni Intan dan juga penonton-penonton kita ni. Ni berkenaan dengan seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama. Betul ya? Ya, insya-Allah. Baik. Untuk memulakan wawancara ini kita persilakan Doktor terlebih dahululah ya untuk mengongsikan mengenai dengan seminar yang diadakan ini ya dan bila dan di mana ianya akan diadakan nanti. Terima kasih Wali dan juga Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hidayat lis-shawab wa ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama sekali saya selaku pengurusi Jawatankuasa Kerja dengan seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Sampai Pagi kerana memberikan peluang dan juga ruang untuk kita memberigakan mengenai seminar ini. Alhamdulillah, pada tahun ini alhamdulillah Kolej Universiti Peguam Agama Seri Begawan sekali lagi telah pun diundang sama untuk menyerikan ataupun untuk terlibat sama di dalam program ataupun aktiviti bersempena dengan MIT yang disebutkan oleh Wali tadi iaitu MIT Year Conference and Exhibition, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang mana ini adalah tahun kedua ianya diadakan dan juga tahun kedua Kupu SB dijemput. Dan alhamdulillah salah satu pengisian untuk program ini ataupun aktiviti yang akan diisikan ialah mengenai dengan seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama. Yang mana ianya akan diadakan pada 4 Zulkaadah 1443 Hijrah bersamaan dengan 4 Jun 2022 Masihi pada sebelah pagi hingga sebelah petang yang akan berlangsung di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dan seminar ini juga akan diikuti dengan pameran pendidikan kesihatan yang mana akan berlangsung bermula pada 1 Jun sehingga 4 Jun nanti. Jadinya pameran akan berlangsung 4 hari manakala seminar ini akan berlangsung selama 1 hari. Dan insya-Allah seminar ini akan akan diadakan secara fizikal dan juga kita juga ada akan di antara pembentang itu juga ada yang akan membentang secara online nanti ya begitulah sebagai mukadimah 4 Jun walinya insyaallah. Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas berlangsung daripada pagi sehinggalah sebelah petang. Ya, 8 hingga untuk seminar dan untuk pameran
daripada 1 Jun hingga 4 Jun, juga daripada pagi hingga ke petang, 8 hingga 5 petang nanti, ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Dr. M mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan objektif ataupun tujuan ya seminar ini diadakan. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya seminar ini diadakan memang pertama-tamanya ialah untuk menyediakan lagi MICE ini pada tahun ini iaitu satu sumbangan program aktiviti daripada KUPUSB bagi menjayakan MICE pada tahun ini 2022. Walau bagaimanapun, objektif yang utama sebenarnya ialah pertama sekali ialah kita seminar ini diadakanlah untuk menjunjung tinggi titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Baginda Darussalam yang sentiasa memberikan penekanan primustahaknya kita sebagai selaku rakyat ke bawah duli untuk mengamalkan vaksin ketuhanan dan juga melazimkan SOP agama. Kita dapat mengikuti ini daripada titah-titah baginda. Jadi kita cuba untuk membawakan apa yang ditekankan ini untuk dikongsikan untuk memberikan penjelasan lagi mengenai apa sebenarnya vaksin ketuhanan dan juga SOP agama. Kemudian yang kedua ialah untuk kita sebenarnya memberikan kepahaman ataupun menekankan tentang kepentingan penerapan pengamalan vaksin ketuhanan dan juga SOP agama ini di kalangan masyarakat yang bermula daripada diri kita sendiri terutamanya, kemudian dibawa kepada keluarga dan sekaligus ia akan dilibatkan ataupun akan diamalkan oleh masyarakat kita kerana kita tahu bahawa kita selaku rakyat negara Baginda Darussalam yang beragama Islam dan kita berfalsafahkan Melayu Islam Beraja dan juga konsep negara zikir, kita tentunya tidak boleh meninggalkan vaksin ketuhanan dan SOP agama ini, di samping kita juga mengambil vaksin perubatan moden dan juga mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Seperkara lagi saya terlupa tadi di awal tadi, seminar ini adalah bertemakan iaitu pengamalan vaksin ketuhanan dan SOP agama, manifestasi negara zikir. Jadi itulah tema bagi seminar ini. Jadi itulah sejarah ringkas beberapa objektif seminar ini diadakan, insya-Allah. Baik. Berikutnya ni Dr. Haji Nur Ghizam pada seminar ini nanti mungkin boleh mengongsikan kepada kita lah antara topik-topik yang mungkin akan dibentangkan atau dibincangkan dan siapa sahaja yang nanti akan membentangkan ataupun speaker semasa seminar itu berlangsung. Baik, terima kasih sekali lagi Wali dan juga Intan Alhamdulillah pada seminar kali ini kita telah pun menjemput beberapa pembentang daripada dalam dan luar negara yang mana insya-Allah kertas perdana nanti kertas perdana akan disampaikan oleh Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan Negara Baginda Darussalam, yang mana beliau Yang Mulia Datuk akan membentangkan kertas kerja perdana berdasarkan tema seminar kita, iaitu mengenai dengan pengamalan vaksin ketuhanan dan SOP agama, manifestasi negara zikir. Kemudian kita juga menjemput pembentang daripada luar negara yang akan hadir datang ke negara kita secara fizikal, iaitu yang berbahagia bagi kertas utama satu akan dibentangkan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Badlishah bin Haji Alauddin, Imam Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Pahang, Malaysia, yang mana yang berbahagia Ustaz Datuk nanti akan membentangkan mengenai dengan tajuk kertas kerja beliau ialah penerapan vaksin ketuhanan dan SOP agama dalam kalangan keluarga dan masyarakat dalam mendepani wabak, pendidikan holistik dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian seterusnya kita juga menjemput bagi pembentangan kertas utama dua juga daripada luar negara, iaitu yang berbahagia
maafkan saya, Puan Hatijah binti Hashim, pegawai penyelidik Persatuan Pengguna Pulau Pinang Malaysia, yang mana Puan Hatijah nanti akan membentangkan tajuk mengenai dengan cabaran pengguna Muslim menghadapi wabak COVID-19, pengalaman Malaysia. Dan seterusnya kita juga ada satu ceramah khas daripada Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Abdul Samad Batubara, yang akan menyampaikan ceramah khas beliau, yang ini akan diadakan secara online nanti. Manakala kedua pembentang tadi secara fizikal datang ke Brunei, manakala Yang Mulia yang berbahagia Ustaz ini akan bentangkan tajuk mengenai dengan kehebatan pendekatan vaksin ketuhanan dan SOP agama dalam mendepani wabak. Dan di samping itu juga kita ada forum khas yang mana akan menampilkan ahli panel iaitu Yang Mulia Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, dan juga wakil daripada Kementerian Kesihatan, yang mana tajuknya akan membincangkan mengenai dengan integrasi vaksin ketuhanan dan SOP agama dan vaksin dan SOP perubatan moden dalam mendepani COVID-19. Kenapa kita bawakan tajuk ini ialah untuk kita memberikan kefahaman bahawa walaupun kita mengamalkan vaksin ketuhanan dan SOP agama, tapi kita tidak membelakangi vaksin dan juga SOP perubatan moden yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ia kena berjalan seiring sebenarnya. Bukan kita menolak vaksin, kita tidak menolak SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, tapi dia berjalan seiring sebenarnya kita mengamalkan. Baik, itulah di antara tajuk-tajuk yang akan dibincangkan nanti. Jadi untuk susunan sepanjang hari itu memang begitulah akan dapat diikuti sehingga ke sebelah petang. Pada sebelah pagi kita ada pembentangan kertas perdana, kemudian diikuti dengan kertas utama 1 dan 2, dan seterusnya ada ceramah khas, dan pada sebelah petang nanti insya-Allah akan diadakan forum nanti, forum khas nanti. Jadi dan kita juga menjemput sebagai tetamu-tetamu khas kita ialah di kalangan yang berhormat menteri-menteri kabinet. Beberapa orang menteri-menteri kabinet kita undang khas sebagai tetamu khas di seminar itu nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP agama ini akan diadakan nanti pada 4 Jun 2022. Jadi doktor, sekiranya ada yang berminat untuk menyertai seminar ini, bagaimana cara untuk mendaftar dan juga mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi? Baik, terima kasih Intan. Sebenarnya seminar ini kita adakan dengan secara jemputan. Kita menjemput daripada kementerian-kementerian, daripada dan juga daripada sektor swasta kita jemput, dan juga daripada institusi pengajian untuk hadir. Kerana kita juga kena membataskan kehadiran peserta terhad, kerana kita mengikut SOP yang ada pada ketika ini, iaitu dalam satu dewan itu dalam satu masa kita tidak boleh melebihi 300 dalam satu dewan. Maksudnya 300 itu dicampur dengan ahli jawatan kuasa, tamu khas. Jadi kita perlu membataskan. Walaubagaimanapun bagi yang berminat, kita juga memberikan peluang, sekiranya ada ruang-ruang untuk dilibatkan sama, ataupun masih ada ruang untuk kehadiran peserta. Jadi orang ramai bolehlah menghubungi di talian 223 6277 dan disambungkan ke Fakulti Syariah. Fakulti Syariah itu adalah talian Kupu SB. Jadi bolehlah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut lagi mengenai dengan seminar ini. Di talian 223 6277 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Itu yang kita harapkan bersama Jadi bila boleh menghubungi sekarang ataupun hari-hari mendekat, macam mana? Boleh. Sebaiknya kita mengelong-elongkanlah kalau untuk menghubungi ini, yang istilah orang Brunei, jangan menampuh. Jangan sehari dua barukan melipun. Kalau boleh dalam masa ini kita telah pun membukakan untuk menghubungi
menghubungi ke pihak KPSB nanti. InsyaAllah, Itu ya. dalam waktu bekerja ya. Dalam waktu bekerja nanti, jangan pula lepas waktu bekerja. Memang dah diangkat tu Wali dan juga Intan. InsyaAllah kalau ada slot kosong, InsyaAllah. mana yang dapat dijemput untuk menghadiri seminar tersebut akan cuba untuk memenuhi. Adakah diadakan secara virtual atau sebagainya? InsyaAllah kita akan mengusahakan untuk diadakan secara hybrid ini ya, iaitu secara fizikal dan juga secara live online nanti ya. Dan untuk makluman Wali dan juga Intan serta para penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya kita menjemput para peserta ini, kita ada mengedarkan juga QR code untuk pengesahan kehadiran, pengesahan kehadiran. Jadi mana-mana RSVP lah ya. RSVP ya. Jadi mana-mana yang mungkin berhalangan untuk hadir, mungkin slot itu akan dapat diisi untuk orang ramai nanti insya-Allah. Jadi kita memberikan deadline-nya sehingga 28 Mei ini untuk pengesahan kehadiran. Jadi kalau sekiranya sehingga 28 Mei kita akan dapat menerima, kita akan mengetahui berapakah jumlah yang hadir. Selepas itu kita akan membukakan lagi kepada orang ramai nanti insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Baik, akhirnya ni mungkin ada harapan ya untuk seminar ini nanti ya. Dan mungkin boleh berkongsi sedikitlah kesimpulan SOP yang dilaksanakan bagi memastikan kelancaran majlis ini nanti. Baik, terima kasih sekali lagi Wali dan juga Intan ya. Alhamdulillah, harapan saya selaku pengurusi Jawatankuasa Kerja seminar ini dan juga mewakili ahli jawatankuasa yang lain semuanya. Pertama sekali kita mengharapkan komitmen daripada semua ahli jawatankuasa kerja untuk dapat mengkayahkan seminar ini dan juga kita mengharapkanlah semoga seminar ini akan berjalan dengan lancar seperti mana yang diharapkan, dan semoga juga tidak akan berlaku sesuatu yang tidak diingini ya. Dan di samping itu juga kita mengharapkan kepada semua yang hadir yang terlibat daripada jawatankuasanya, kemudian tetamu-tetamu, jemputan-jemputan khas sehinggalah para peserta termasuklah para pembentang untuk sentiasa mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, seperti kalau yang ada tanda-tanda simptom penyakit seperti batuk, demam, selesma, untuk tidak menghadiri ke seminar ini termasuk dan juga pameran dan untuk mengadakan juga ART sebelum berkunjung ke Dewan Musyawarah ini. Ini sebenarnya ini adalah tujuannya untuk kita sama-sama dalam kita mendepani dalam keadaan untuk supaya kita mengelakkan penularan wabak COVID-19 di negara kita Brunei Darussalam ini, dan di samping juga SOP-SOP yang lain dan kita alhamdulillah penganjur sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak ICC untuk sentiasa menyelaraskan SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan itulah tempatan juga dengan tajuk seminar itu, betul, pengamalan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama manifestasi negara zikir. Ya, luar betul, biasa sekali. Terima kasih Yang Mulia Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah selaku pengurusi Jawatankuasa Kerja Seminar Pendidikan Vaksin Ketuhanan dan SOP Ugama yang telah pun hadir pada pagi ini mengkongsikan bersama kita berdua dan juga penonton-penonton kita yang berkenaan dengan seminar yang diadakan ini ya. Kita doakan kelancaran majlis itu nanti. Amin, Doktor. Amin. Terima kasih Wali dan juga Intan menggalakkan daripada orang-orang kita ni. Ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan pembincangan yang lain pula ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tiba bersedia kita ikuti bersama wawancara mengenai dengan seminar pendidikan vaksin ketuhanan dan SOP Ugama yang bakal diadakan nanti pada 4 Jun 2022, diadakan pada sesi pagi dan petang dan bertempat di Dewan Musyawarah Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ya. Ya, baik, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kementerian Kesihatan telah menyarankan vaksinasi COVID-19 di kalangan kanak-kanak yang berumur di antara 5 hingga 11 tahun. Ujian dan kajian klinikal telah menunjukkan bahawa suntikan vaksinasi COVID-19 boleh mengelakkan jangkitan bergejala sebanyak 90% di kalangan